Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Syawal buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati sekalian. Jika anda semua perasan, Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Siang, Mat Sabu, Pakatan Harapan dan mahacai-mahacai totok mereka sudah penat main kira-kira kerusi parlimen di dalam negara Malaysia. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Pakatan Harapan 24 jam menghitung berapa banyak kerusi parlimen yang dikuasai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional sejak dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai kerajaan yang absah di Putrajaya. Tetapi hari ini dan kemarin, Tun Dr. Mahathir tiba-tiba terdiam, tidak bersuara lagi, tidak mahu. Ya, mungkin sudah penat untuk mengira berapa banyak kerusi Parlimen Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk makluman, Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, ada seorang ahli parlimen bebas yang telah memohon keahlian Parti Bersatu kemarin dan berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selain daripada ahli Parlimen Sarawak yang keluar daripada Parti PKR, rasa-rasa Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Pakatan Harapan bertambah atau berkurang kerusi Parlimen Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional dalam Parlimen. Betullah kiraan anda, bertambah. Tidak ada yang berkurang pun sebenarnya. Hasil daripada perisikan maklumat dan perisikan politik, saya telah menerima satu maklumat sulit bahawa selepas ini dalam tempoh hujung Mei dan Julai 2020 akan lebih ramai lagi ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan keluar daripada Pakatan Harapan dan mereka-mereka ini dikatakan akan menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin di institusi parlimen. Maka ini adalah satu perang saraf politik, perang psikologi politik, main kira-kira kerusi parlimen yang digunakan oleh Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memakan diri mereka. Apabila strategi menghitung kerusi parlimen dalam sistem politik negara Malaysia, apabila Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membantu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk rakyat Malaysia mempercayai kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional di Putrajaya yang sememangnya mendapat sokongan majoriti dalam parlimen seperti apa yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri yang sah dan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang sah di Putrajaya. Kerana sememangnya kem Tun Dr. Mahathir, kem Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah jauh berbeza. Kerana Tun Dr. Mahathir mahu bersama Pakatan Harapan dan Tun Dr. Mahathir bersama Anwar Ibrahim masih tidak mendapat sokongan majoriti dalam institusi parlimen. Maka teknik kira-kira dan menghitung jumlah kerusi Parlimen Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengukuhkan strategi percaturan politik Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Pakatan Harapan terus gagal untuk meyakinkan penyokong-penyokong mereka sehingga saat ini kononnya mereka akan kembali berkuasa di Putrajaya. Tetapi saya ingin menyampaikan satu perkara yang paling logik dalam percaturan politik negara Malaysia. Selain daripada faktor kekurangan majoriti kerusi parlimen di pihak kem Tun Dr. Mahathir, kem Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan 2.0 yang menjadi faktor utama kenapa mereka tidak lagi dilantik sebagai kerajaan semula di Putrajaya oleh Yang di-Pertuan Agong, satu perkara yang menjadi pertimbangan Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu serta ahli-ahli parlimen yang lain dalam negara Malaysia adalah andai kata Yang di-Pertuan Agong melantik Pakatan Harapan 2.0
semula menjadi kerajaan. Sebagai contoh, Julai 2020. Saya amat yakin dan percaya Tun Dr. Mahathir akan menggulingkan semula kerajaannya seperti apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir pada 24 Februari 2020 yang lalu. Tun Dr. Mahathir menggulingkan jawatannya sendiri sebagai PM ke-7 dan Tun Dr. Mahathir menggulingkan kerajaannya sendiri iaitu Pakatan Harapan di Putrajaya. Maka jika Yang di-Pertuan Agong sekalipun sebagai contoh melantik Pakatan Harapan 2.0 sebagai kerajaan semula di Putrajaya, melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri. Saya amat yakin dan percaya kitaran politik yang sama seperti 24 Februari 2020 akan dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan 2.0 pada masa akan datang. Ini bermaksud jika 10 kali Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan dilantik sebagai kerajaan oleh Yang di-Pertuan Agong di Putrajaya, maka 10 kalilah Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan akan bodoh-bodoh menggulingkan pakatan kerajaan mereka sendiri atas isu merebutkan jawatan Perdana Menteri bersama Anwar Ibrahim. Maka ini adalah satu masalah besar dalam percaturan politik Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka disebabkan Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan ini dianggap sebagai pakatan politik yang paling bodoh dalam sejarah politik negara Malaysia kerana tidak ada sesiapa yang menggulingkan kerajaan mereka. Mereka lah yang menggulingkan kerajaan mereka sendiri. Tun Dr. Mahathir lah yang menggulingkan jawatan Perdana Menteri ke-7. Beliau sendiri. Tidak ada sesiapa. Beliau yang melakukan perkara itu. Maka disebabkan budaya politik yang tidak matang, yang tidak bertamadun, yang tidak profesional sebegini, Tun Dr. Mahathir hanya take for granted apabila dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, apabila Pakatan Harapan dilantik oleh rakyat Malaysia, oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai kerajaan sebelum ini, akhirnya hujung ceritanya tetap sama. 10 kali dilantik sebagai kerajaan di Putrajaya, percayalah, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan 10 kali jugalah akan menggulingkan kerajaan mereka sendiri. Tanpa perlu digulingkan oleh mana-mana parti politik, tanpa perlu digulingkan oleh mana-mana rakyat Malaysia. Kita duduk diam dekat rumah, esok lusa keluar berita. Tun Dr. Mahathir letak jawatan sebagai PM ke-9. Pakatan Harapan menggulingkan kerajaan mereka semula iaitu Pakatan Harapan 2.0 di Putrajaya. Itulah sebenarnya gambaran prospek politik Malaysia. Sebab itu layaklah mereka menjadi pembangkang. Kerana jika Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan 2.0 dilantik sebagai kerajaan sekalipun oleh Yang di-Pertuan Agong, ia hanya membuang masa, membuang tenaga Yang di-Pertuan Agong, hanya membuang masa rakyat untuk mengundi mereka, untuk PRU 15, sebab akhirnya hujung ceritanya tetap sama. Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan 2.0 akan menggulingkan kerajaan mereka sendiri kerana perpecahan dalam kalangan pemimpin-pemimpin seperti Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kek Siam, Mat Sabu, Lim Guan Eng dan ahli-ahli parlimen lain dalam Pakatan Harapan 2.0 yang berangan-angan nak jadi Perdana Menteri ke-10, nak jadi Perdana Menteri ke-11, nak jadi Perdana Menteri ke-12 untuk merompak, untuk jadi kaya raya. Lepas tu ceritanya tetap sama. Setiap manifesto yang mereka akan gunakan dalam setiap kali pilihan raya, sama ada PRU 15, PRU 16, manifesto yang sama, mereka akan kitar semula, mereka akan tipu pengundi-pengundi dalam sistem pilihan raya Malaysia, mereka akan buat janji-janji kosong. Dan itulah standard percaturan politik Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan 2.0, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bermaksud mereka sudah tidak ada jalan lagi untuk menjadi kerajaan. Kalau hujung ceritanya, mereka akan gulingkan kerajaan mereka sendiri dan mereka akan menipu kita semua dengan manifesto-manifesto janji kosong yang penuh penipuan. Seperti apa kata Tun Dr. Mahathir, manifesto itu bukanlah kitab suci Bible. Perkara itu tidak wajib untuk dilaksanakan. Dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang lain sebelum ini bersetuju dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir. Maka mereka semua adalah satu kumpulan pakatan politik penipu, suka menggulingkan pakatan kerajaan mereka sendiri. Mereka suka menyalahkan ahli politik lain dan parti politik lain sehingga mereka lupa untuk menyalahkan kesalahan mereka sendiri. Inilah
betapa low class percaturan politik Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang Mat Sabu dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan 2.0. Sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, sama ada anda semua percaya ataupun tidak, akan lebih ramai lagi ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan di dalam PKR, di dalam Parti Amanah, dalam kem Tun Dr. Mahathir yang akan keluar daripada blok Pakatan Harapan 2.0. Kerana Pakatan Harapan itu boleh diumpamakan seperti pakatan yang sudah tidak ada harapan lagi. Ini boleh dianggap sebagai pakatan haprak, pakatan hancur. Memang mereka sudah hancur dan gulung tikar. Cuma mereka mahu mengakui kehancuran pakatan politik mereka. Dan paling penting, pakatan politik yang suka menggulingkan pakatan kerajaan mereka sendiri memang tidak layak lagi menjadi kerajaan. Manifesto mereka pada PRU 15 akan datang, pada PRU 16 akan datang. Semuanya tipu, semuanya bohong. Semuanya adalah janji-janji kosong. Dan tidak ada pengundi yang akan percaya. Yang percaya hanyalah mahacai-mahacai totok yang sangat bodoh dalam Pakatan Harapan yang menjadi cyber troopers di dalam semua platform media sosial. Untuk brainwash otak kita semua, kononnya Pakatan Harapan is the best. Pakatan Harapan is the worst political party. Parti politik yang paling teruk, yang paling buruk dalam sejarah politik negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah realiti politik hari ini yang tidak boleh dinafikan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Pakatan Harapan 2.0. So, sehubungan dengan itu, Pakatan Harapan pun tidak berani untuk bertanding dalam PRK Dun Chini di Pahang yang akan diadakan tidak lama lagi. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang Mat Sabu dan Pakatan Harapan 2.0 tidak berani bertanding dalam PRK Dun Chini? Sebab mereka tahu sudah tidak ada manifesto lagi yang mereka mahu tipu kepada pengundi-pengundi dalam kawasan Dun Chini di Pahang. Kerana pengundi-pengundi Malaysia di zaman 2020 ini tidak boleh ditipu seperti zaman 2018 yang lalu. Kerana Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan memang tahu, confirm mereka kalah teruk. Bagus kalau ada pengundi 1,000 orang, mungkin tak sampai 100 orang mengundi Pakatan Harapan. Dan dari segi populariti dan rekod reputasi politik Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan yang cukup buruk, menipu manifesto PRU 14 lalu, memberi kesan kepada reputasi politik mereka dalam PRK Dun Chini. Sebab itu mereka takut dan sangat malu kalah dalam PRK Dun Chini, maka lebih baik mereka tidak perlu bertanding seperti apa yang diumumkan oleh Pakatan Harapan kemarin. Secara tuntasnya, anda percaya ataupun tidak, legasi politik Tun Dr. Mahathir, legasi politik Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang Mat Sabu dan Pakatan Harapan ini sudah hancur, tuan-tuan dan puan-puan. Sudah tidak boleh diselamatkan. Inilah kesan kepada tindakan menipu manifesto PRU 14. Inilah kesan buruk apabila Tun Dr. Mahathir Anwar Ibrahim merebutkan jawatan Perdana Menteri. Inilah kesan buruk kepada pembodohan politik yang diamalkan secara low class oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang berlagak pandai, yang berlagak suci, tetapi rupa-rupanya mereka lah kumpulan pengkhianat kepada parti mereka sendiri. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Dr. Wan Azizah Mat Sabu dan Pakatan Harapan 2.0. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sepandai-pandai Tun Dr. Mahathir Anwar Ibrahim, Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siang Mat Sabu dan Pakatan Harapan menipu manifesto PRU 14 lalu, akhirnya anda semua berjaya menghancurkan pakatan politik anda sendiri. Bukan orang lain yang hancurkan. Low class strategi politik anda lah yang menghancurkan parti politik anda. Terima kasih.